Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mastikah Hadis, jilid yang ketiga, jilid yang kedua, dalam perihal salat, perkara-perkara yang berkaitan dengan salat. Alhamdulillah, kita telah bincang panjang di dalam perkara 2.9 kedudukan masjid dalam Islam. Kita telah tahu masjid itu satu tempat yang mulia, ada adab berjalan ke masjid dan juga menjaga kehormatan masjid. Sambungan dalam siri ini iaitulah menghidupkan masjid dan surau dengan majlis-majlis ilmu. Di bawah hadis 180, hadis yang ke-180. Jadi masjid kita ni perlu diisi selain daripada salat, iaitulah majlis ilmu. Kerana majlis ilmu di masjid mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tersendiri. Majlis ilmu itu semuanya baik, semuanya elok, semuanya ada fadilat. Namun sebagaimana kata para ulama, bila buat di masjid, dia terkumpul di antara kemuliaan majlis dengan kemuliaan tempat. Majlis ilmu membincangkan tentang Al-Quran, tentang Allah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, membincangkan tentang perkara halal dan haram. Kemudian tempatnya pula di rumah Allah. Jadi kita ada dua kelebihan berkumpul di tempat. Selain menjadi tempat ibadat, masjid dan surau juga menjadi tempat penyiaran ilmu yang membawa rahmat Allah kepada umat Islam. Itu dia panggil kelebihan yang sepatutnya kita kena ambil kira. Hakikat ini berjalan terus menerus semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para tabi'in, diikuti dengan imam-imam yang besar, berterusan sampailah ke zaman kita sekarang. Alhamdulillah. Dalam hadis yang berikut diterangkan kelebihan penduduk sebuah kampung yang menghidupkan masjid dan suraunya dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamiah. Jadi kita kena hidupkan masjid kita ni dengan ilmu dan dakwah, selain daripada program-program kemasyarakatan yang lain yang selayak dengan masjid. Hadis 180, Mastikah Hadis jilid yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Hadis ini panjang, cuba dia ambil tempat yang kita nak, iaitulah masalah ilmu. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berhimpun sesuatu kaum dalam salah sebuah rumah Allah, iaitulah masjid ataupun surau daripada rumah-rumah Allah. Kita berkumpul di sini untuk apa? Yang pertama, yatluna kitaballah,
berkumpul untuk baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kandungan isinya. Jadi kita baca satu, kita mengetahui isi kandungan dia. Tengok nota kaki 36. Yakni untuk mengetahui maknanya. Itu maksud dia tadarus. Kita ini kalau kita tadarus, kita duduk ngaji Quran ya, sampai habis. Itu dia panggil tadarus. Itu tidak tadarus lagi tu. Itu majlis baca Quran. Tadarus maksudnya kita ulang kaji. Darasah dengan makna mudarasah. Mana sama ada kita belajar bacaan ataupun untuk mengetahui maknanya dan tafsirnya, serta memahami hukum-hukumnya secara mendalam. Itu dia panggil tadarus. Jadi bermula daripada kita belajar tajwidnya, kita belajar hukum hakamnya, kemudian kita belajar tafsir dan belajar tadabbur, belajar nak memahami isi kandungan. Juga demikian juga halnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis ini majlis mengaji hadis. Macam kita hari ini majlis belajar hadis. Kedua-duanya Al-Quran dan hadis ataupun As-Sunnah. Tuan-tuan jangan kelirulah, kalau hadis dengan sunnah tu dia akan jadi makna satu dan dia juga akan jadi berpisah dari sudut istilah. Tetapi kalau sebut hadis, maknanya sunnah lah pada asasnya, sama ya. Dua-duanya Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain. Al-Quran merupakan matan, mana teks asal, dan hadis ialah syarahnya, penghurainya. Jadi hadis di antara fungsi hadis iaitulah menjelaskan apa yang disebut secara umum dalam Al-Quran. Macam kita hari ini belajar Al-Quran. Quran kata aqimus salah, dirikan salat. Habis bila waktu salat? Kan? Berapa rakaat? Ada sebut dalam Quran Zuhur 4 rakaat? Tak sebut. Maka itu kerja hadis. Hadis menghuraikan apa yang disebut secara umum dalam Quran. Nisab zakat. Berapa ekor kambing kena zakat? Berapa misqal, berapa gram kita punya emas zakat? Jadi detailnya dalam hadis. Untuk menghuraikan kandungan Al-Quran dan hadis inilah alim ulama rahimahumullah menyusun kitab-kitab agama dan dalam segala bidang, meliputi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid ataupun usuluddin, ilmu fiqh, hukum-hukum syarak, ilmu tasawuf ataupun dipanggil ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafsi, membersih jiwa, dan lain lagi termasuk ilmu bahasa Arab, kerana bahasa Arab merupakan alat terpenting untuk mencapai ilmu pengetahuan Islam secara mendalam. Jadi jelaslah kepada kita balik semula kepada matan hadis. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Untuk apa berhimpun? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Satu. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mengulang kaji, mempelajari isi kandungannya. Jadi luaslah. Kadang-kadang kita pergi majlis, ni kita belajar apa ni? Belajar fiqh, belajar bab muamalat. Tak baca Quran pun. Ustaz baca 1-2 ayat ya, menyebut tentang asas muamalat. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mana majlis ngaji Quran? Tak ada ngaji pun. Kita kata majlis mudarasatul Quran dengan makna majlis yang membincangkan halal dengan haram. Itu termasuk. Jangan sempitkan majlis yang sebut. Apa kita dapat? Tanda. Melainkan mereka dilingkungi oleh malaikat rahmat. Satu, kita malaikat bersama dengan kita. Apa sebab Allah Ta'ala Nabi sebut malaikat ni? Untuk apa? Kita bukan nampak dia pun. Kadang-kadang timbul juga orang tanya soalan, kenapa sebut malaikat? Apa faedahnya? Faedahnya kita je rasa tidak sunyi.
Berapa orang yang ada? Kadang-kadang orang mengajar di masjid, saya tengok di surau 5 orang yang ada di depan. Ustaz mari jauh, yang pergi mengaji 5 orang, 10 orang ada contoh. Nah, kita kata tak apa 5 orang ke 10 orang ke, malaikat penuh dalam majlis kita. Jadi ada ketenangan kita. Allahu Akbar, masjid besar. Assalamualaikum, saya tengok satu sah kita sampai. Jangan. Tapi ingat, masjid kita penuh dengan malaikatnya, dengan jinnya, jin Islamnya ada. Itu dia panggil malaikat rahmat, bawa kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, dan turun kepada mereka as-sakinah. Apa makna sakinah? Tenteram, rasa tenang. Hari ini kita nak tenang tak tenang? Nak tenang. Pergi majlis ilmu yang betul-betul belajar Al-Quran dengan hadis ni. Jangan pergi majlis ilmu yang pelik-pelik. Hari ini pun majlis-majlis ilmu kita kadang-kadang tidak selamat. Bila ustaz-ustaz kita mari terbawa-bawa emosi, suka nak mengata orang, mencerca orang dalam majlis ilmu, sampai mereka anak murid kena paksa, kena bangun keluar pun ada. Itu saya dimaklumkan, diceritakan. Hari ini bila kita galak orang suruh mengaji, dia kata, ustaz saya bukan tak nak mengaji, tapi setengah-setengah ustaz ni banyak sangat terbawa-bawa dengan cerita-cerita, isu-isu semasa yang menyebabkan kita rasa majlis kita ni menjadi majlis sindir menyindir, majlis perli-perli, tidak lagi majlis nak suruh kita boleh rasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini pun satu masalah juga yang menimbul, yang timbul dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat jadi kecewa dengan majlis ilmu lagu ni. Jadi kita tengok, kita nak dapat tenteram. Bila nak tenteram, karena itulah kalau kita baca dalam majalisul ulama, majlis-majlis ulama-ulama yang salih, yang wara, ka'anna ala ru'usihimut tayr, dalam majlis ilmu mereka tu seperti manusia ni, macam tunggu kayu, senyap, orang duduk dengar apa yang dia cakap. Tak semesti dia bercakap bertempik melaung-laung, kadang-kadang dia bercakap perlahan, tapi yang keluar tu dia panggil durar, macam mutiara yang keluar daripada mulut mereka, sebab mereka mengajar dalam keadaan ikhlas, masuk dalam telinga murid-murid yang ikhlas, maka dia akan sampai kepada hati. Ini penting dalam majlis kita mendapat ketenangan. Yang ketiga, wa ghasyahumur rahmah. Yang ketiga, mereka akan diliputi, dilingkungi dengan limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita doa hari ini pun insya-Allah kita juga termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah. Jadi para penceramah kita pun biasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita boleh kata di mana? Dalam majlis ilmu macam ni boleh kata. Takkanlah kita nak pergi tengok di pasar pagi orang duduk bising, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita harap rahmat Allah lah, tapi tidak kena pada tempat. Yang keempat, mereka juga dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kalangan malaikat dan golongan yang berada di sisi Allah. Allah wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Ta'ala sebut nama mereka kepada golongan yang ada di sisi Allah. Jadi nama kita ni, suka tak suka kita kalau nama kita disebut oleh orang-orang besar? Suka? Dalam majlis-majlis besar, orang besar sebut nama kita, rasa hebat, gah kita tak? Ni tuan-tuan, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam sebut nama kita. Kenapa pula kita tak rasa kita hebat? Macam mana kita nak suruh rasa kita hebat? Barulah kita tengok hadis. Hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Bagi saya inilah motivasi besar, galakkan supaya kita berada dalam majlis ilmu. Aku nak nama aku ni disebut oleh Allah Ta'ala setiap masa. Subuh tadi Allah sebut nama, duha dapat pula, ada pula kuliah lepas zuhur pergi, lepas asar kita ikut, malam ikut. Barulah nama kita sering kali disebut di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, golongan yang baik. Maka di antara tujuan Islam yang utama ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan jalan membasmi buta huruf. Satu lagi buta huruf, satu lagi yang lebih berat daripada buta huruf, buta agama. Menarik ayat dia ni. Buta huruf tu tak apa, dia tak pandai baca. Ni semua benda dia boleh baca atas dunia ni. Surat khabar dia boleh baca, internet boleh baca,
Yang tak boleh bacanya Quran dengan kitab agama. Itu berat. Jadi biarlah kita mempunyai agenda yang cantik dalam hidup ni, biar kita ada. Saya namakan satu program baru ni, kita panggil manajemen ibadat. Apa nama manajemen ibadat? Bagaimana satu hari 24 jam ni kita nak menguruskan masa ibadat. Mesti berjadual. Mesti. Kalau tak berjadual, tak jadi. Dalilnya bulan Ramadan kita boleh baca Quran, sebab sudah ada jadual dalam kepala kita. Dalam kawan-kawan pun ada jadual. Kalau baca seorang pun ada, baca di masjid ada, baca di mana pun, rumah kawan-kawan pun baca. Bila lepas Ramadan tak ada lagi. Sampai bukan satu juzuk, 2 muka pun tak terbaca, sebab tak masuk dalam jadual. Maka manajemen ibadat ini bagi saya sangat penting di saat kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah. Kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah, yang tidak memberi ketenangan kepada kita. Ini dapat dipaham daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang menyuruh membaca, iqra' dan menulis. Dan dapat dipaham dengan lebih jelas lagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahawa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu adalah wajib, fardu ke atas tiap-tiap orang Islam. Jadi itu matan hadisnya. Kemudian huraiannya, termasuklah laki-laki dan perempuan, dua-duanya wajib. Laki-laki wajib, perempuan pun wajib. Hadis ni riwayat Ibnu Majah. Jadi ilmu mana yang wajib? Dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain wajib. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Dua-dua ni wajib aini. Ni dalam kitab kita ni kata, ilmu ada 2 kategori. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni apa makna dia? Iaitulah ilmu, tanda itu, ilmu fardu ain, iaitulah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Itu makna fardu ain ni. Fardu ain makna setiap orang tu dia kena memahami ilmu tu, kena belajar. Tak boleh wakil dengan orang. Bagi orang yang peringkat permulaan, maka yang wajib dipelajarinya dengan bersungguh-sungguh ialah ilmu agama, bahagian fardu ain, yang dapat menjaga akidah kepercayaan supaya tetap di atas dasar tauhid, dan dapat menjaga amal ibadahnya supaya tetap berdasarkan hukum-hukum syarak. Ilmu fardu ain ini bermula daripada ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sudut ibadat, taharah macam mana, solat macam mana, puasa, itu dipanggil ilmu fardu ain, yang wajib setiap orang dia kena tahu sendiri. Takkanlah nak solat, mu solat ni mu belajar ke tak, ikut orang je pakai lah. Solat kita kena tahu apa rukunnya, apa sunatnya, bagaimana bacaannya. Itu yang di antara perkara yang sangat penting dalam hidup kita hari ini, yang dapat menjaga amal ibadahnya supaya tetap berdasarkan hukum syarak. Setelah meningkat lagi, barulah dipelajari ilmu-ilmu yang lain yang termasuk dalam bahagian fardu kifayah. Jadi kalau kita nak tingkat lagi, itu dia panggil ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini tidak menjadi wajib ke atas individu, tetapi menjadi wajib kepada masyarakat. Dalam satu kampung mesti ada orang pandai fardu ain. Nak menyelesaikan masalah, contohnya ada berlaku kematian, siapa nak menguruskan jenazah? Siapa yang nak solat jenazah? Siapa nak kebumikan? Siapa nak kafan? Itu fardu ain, fardu kifayah. Kalau ada orang boleh buat, tak apa kita tak buat. Jadi kalau ilmu fardu kifayah semua kena belajar, berat. Cuma saya tanya, ilmu fardu kifayah dah cukup ke zaman kita ini, ke masih belum cukup? Jawab dia, agak longgar kita dengan fardu kifayah. Kita asyik duduk lepas tangan je. Tak apa orang lain buat dah, kita tak buat pun. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut ilmu fardu kifayah, di dalam bab makan minum kita, selesai tak selesai dah?
Siapa kata sesalah? Ni orang duduk sebar gambar apa dia mehung, tunjuk kilang yang orang bukan Islam buat tu, macam kotor lah, macam-macam benda. Habis mana orang Islam buat? Ni kilang saya. Kilang saya tu ada berapa bungkus yang ada. Ayam yang dipelihara oleh orang Islam, yang disebut ayam organik, yang makan makanan yang bersih, habis berapa ekor? Sekali nak order buat nak jamuan kenduri pun tak lepas. Makna kita dalam ilmu fardu, dalam perkara-perkara fardu kifai yang menjadi keperluan hidup kita, masih lagi tidak lepas, tidak bergantung dengan kita sendiri. Anda ingat anak cerita dulu kepada jemaah kita ni, waktu saya pergi melawat negara China, seorang sahabat nama Daud, dia buka satu kilang gelatin, nak buat gelatin yang halal. Saya kata, kilang ni nak hantar mana barang-barang ni? Hantar ke Malaysia ke? Dia kata, no, tak nak hantar Malaysia, sebab Malaysia orang-orang Islam sudah ramai, kerajaan sudah ada. Saya kata, tak cukup juga tu. Tak cukup, pandai-pandai sendiri lah. Takkan kamu tak boleh fikir benda makanan kamu sendiri. Dia nak hantar ke negara lain yang memang tidak mencukupi, yang dia tidak ada kerajaan, dia tidak ada kekuatan untuk buat sendiri. Tengok, dia pukul kita main-mainnya. Saya kata, dah juga ayat dia ni. Dia kata, kamu sudah kuat, kamu sudah ada kerajaan, sudah ada badan-badan Islam, kenapa kamu tidak fikir untuk makanan kamu? Subhanallah. Ini juga satu benda yang patut kita kena ambil tahu. Jadi ilmu fardu kifayah ini fardu yang kedua, tapi jangan anggap remeh. Sebab kalau semua orang menganggap, tak apa, saya tak buat apa fardu kifayah orang lain, kita anggap orang tu buat, orang ni buat, akhir sekali tertinggal belaka. Tinggal belaka. Macam kita nak keluar daripada masjid contohnya, lampu ni banyak, tapi oleh kerana kita tengok ada lagi seorang, 2-3 orang lagi, dia akan tutup tu, akhir sekali semua keluar tinggal gitu. Apa salahnya kalau kita tutup yang tak perlu, tinggal tanya macam, satu ni cukup, satu nanti keluar tutup. Jadi kalau masing-masing menjaga fardu kifayah macam tadi, akan selesai masalah. Tapi kalau masing-masing melepaskan diri, masing-masing nak tunjuk orang lain nak buat, jadi gitu. Supaya cerita seorang pemimpin khalifah, dia nak minta dengan rakyat dia supaya bawa makanan, sebab waktu tu makan tak cukup, hantar susu kan. Jadi setiap orang bawa satu susu semangkuk, letak dalam bekas ni, esok nak pergi jamu tempat orang miskin. Jadi yang orang ni kata, semua orang bawa susu belaka, aku susu tak cukup, dia bawa air masuk dalam tu. Esok bila buka dia punya tong susu tadi, semuanya air. Jadi bila bercakap sama dia kata, saya ingat saya seorang yang buat airnya. Rupanya orang lain pun mikir dia seorang. Jadi akhir sekali semuanya air. Sebab kita mengharapkan orang lain buat. Sepatut kita kata, kan orang lain buat air, aku yang buat susu. Jadi kita yang menyelesaikan masalah. Jadi isu apa saja dalam kesatuan kita ini, sebab kita masih berharapkan orang lain buat, maka tertinggallah kita dalam perkara ini. Dalam hadisnya yang lalu, Rasulullah SAW menerangkan kebaikan dan limpahan rahmat yang akan didapati oleh orang-orang Islam yang memakmurkan masjid dan suraunya dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamiah, supaya tidak ada lagi masjid-masjid dan surau-surau yang dibiarkan terbengkalai dan sunyi sepi daripada mendapat kebaikan-kebaikan yang dijanjikan itu demi keselamatan dan kejayaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulan kitanya, majlis ilmu di masjid besar. Kadang-kadang masjid kita ni masjid ada, tapi pergi buat pentas di luar contohnya kita kata. Jadi kerana nak karnival ke apa benda, jadi masjid dipindahkan majlis ilmu. Itu menjadi masalah. Dan yang jadi masalah hari ini, langsung tidak ada aktiviti di masjid. Tuan-tuan tak perasan boleh jadi. Bila banjir baru ni, ramai sahabat-sahabat kita ni pendakwah-pendakwah di kalangan NGO pergi melawat. Kerja dia nak bangunkan balik surau-surau yang runtuh, yang hanyut. Ini cerita betul ni. Dia pergi satu surau, saya tak nak sebut nama kampung. Kalau tuan-tuan rasa NGO kita nak pergi, kita alu-alukan. Alhamdulillah surau sudah naik, dan banyak buah lagi dalam proses kita nak naik tarahkan surau-surau. Tapi ingat, orang bukan memerlukan satu infra, bangunan saja, tapi perlu pengisian. Bila sahabat kita, ustaz kita ni minta, bagi tak dia, tak payahlah ustaz, tak usah buat surau, tak usah buat, dia hanyut tu bagus dah tu. Kenapa?
Lama dah surau ni matinya, tak ada orang salat pun dia kata. Kalau buat baru pun lagu ni juga jadi. Nya cabar dia orang kampung. Ustaz kata tak apa, bagi keizinan saya barukan. Lepas hari ni kita bertanggungjawab. Buat baru dan isi dengan program-program. Bulan Ramadan ada imam tarawih, ada majlis iftar, ada apa. Saya jumpa dengan orang kedai kampung tu, dia kata ustaz, alhamdulillah setakat ni sudah 95% ahli qaryah ni yutan ke masjid. Yang dulunya surau ni lama dah duk tidur oleh kambing kat situ, tak ada orang. Jadi kita kena ingat. Hari ni masya-Allah saya tengok kalau nak bina surau bangunan cepat. Mungkin hari ni kalau kita buat apa ni kutipan derma, kita boleh buat satu surau. Tapi bagaimana nak maintain, nak jaga surau, penerusan kerja-kerja dakwah ni mesti bertanggungjawab. Kena ada imam, kena ada orang yang buat kuliah, kena ada penggerak yang nak panggil orang kampung mari, macam mana nak bagi. Maka itu di antara perkara yang sangat penting. Jadi hari ni majlis-majlis ilmu di masjid cantik, cuma ahli jawatan kuasa masjid perlu ambil perhatian. Di antara perhatian yang saya naknya iaitulah tentang pengisian di masjid. Banyak program ustaz ni masjid kita ni. Apa banyak program macam mana? Sakat kuliah yang sama je. Ustaz ni mari mengajar tafsir. Ya ni tafsir, ya ni tafsir. Ya ni hadis 40. 5 orang mengajar hadis 40. Cantik mengajar hadis. Tetapi kita punya subjek fardu ain belum lepas. Subjek fardu ain tak lepas. Jadi orang ni dia kena mengajar tauhid, akidah, Ahlussunnah wal Jamaah. Mari yang kedua pula mengajar fiqh dalam bab ibadat, taharahnya, solatnya, puasa. Mari yang seorang lagi pula pecahkan fiqh tu kepada fiqh muamalat. Sebab saya tengok hari ni fiqh muamalat kita terlalu longgar. Jarang orang ada kitab fiqh muamalat di masjid. Kita kena ajar yang asas, halalnya apa, haramnya apa. Kalau boleh kaitkan dengan isu semasa, saham-saham yang ada dalam dunia hari ni. Hari ni orang duk gila jual emas. Mengajar parameter jual emas macam mana. Orang pula duk masuk saham. Jadi kita ustaz ni kena kaji saham apa yang patuh syariah, apa yang tidak patuh. Ini penting. Kemudian mari pula dalam bab sirah Nabi, dalam bab akhlak ataupun tasawuf. Biar lengkap kita punya 7 hari seminggu, sama ada kuliah subuhnya, kuliah maghribnya, kuliah duhanya, lengkap dengan ilmu. Kita mengatakan masjid kita ni masjid cukup ilmu fardu ain dikemukakan kepada masyarakat. Orang boleh mari itu cerita lain. Orang tak nak mari itu tak usah kita apa. Kita panggil siapa dia mari pun dia tak nak turun, nak macam mana? Macam satu cerita kawan kita ni pergi panggil lah ustaz nak mari ni. Hari ni penceramah kita ni agak masyhur juga orangnya kan. Orang seluruh Malaysia kenal dia. Dia jawab apa? Dia kata kalau malaikat mari pun dia tak nak pergi ke masjid. Nak kata apa dia? Kalau setakat ustaz, malaikat mari pun dia tak nak pergi masjid juga. Hak ni kita tak dalam kategori lain lah. Dalam kategori sudah kira tertutup dah, dia punya close dah. Allah Ta'ala saja yang boleh buka hati dia. Tamat perbincangan kita dalam sudut peranan majlis ilmu di masjid. Besar kelebihan. Banyak lagi. Kalau saya nak baca hadis-hadis tentang ini, cuma memadailah satu hadis untuk kita jadikan motivasi kepentingan majlis ilmu di masjid dan juga kepentingan menyusun jadual. Biarlah masjid kita tu lengkap, dia punya siri-siri kuliah yang diatur. Tajuk yang seterusnya, beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Apa makna iktikaf? Jadi iktikaf ni ada disebut di sini tentang iktikaf. Di antara amal-amal baik untuk memakmurkan masjid ialah beriktikaf di masjid. Apa makna iktikaf? Iktikaf ni kalau kita kata dalam sudut bahasa iktikaf, maknanya duduk sekejap. Ukuf mana duduk sekejap. Tak kira lah duduk mana pun. Cuma dari sudut istilah syaraknya, definisi syarak, iktikaf itu duduk di masjid dalam suatu masa yang tertentu untuk mengerjakan amal kebaikan, amal bakti. Duduk di masjid untuk kerja amal. Kalau masjid buat kerja lain tak jadi. Masa kita duduk di masjid itu apa yang kita nak buat? Masa yang tersebut adalah diisi dengan mengerjakan salat sunat. Kalau waktu itu waktu salat sunat, contohnya waktu sekarang.
duha. Selepas solat zuhur masih lagi boleh. Selepas solat isya, lepas solat maghrib, itu waktu solat. Membaca Al-Quran, berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, selawat kata Nabi SAW, berdoa, dan lain-lain lagi amal bakti yang mendampingkan diri seseorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan menciptakan seluruh alam ini. Jadi kita buatlah apa saja pun, duduk diam. Kalau kita letih lama sangat duduk baca, kita boleh duduk apa saja, kita duduk baca buku contohnya, ambil buku-buku, ambil kitab, kita baca. Itu pun termasuk di dalam perkara yang dibenarkan. Yang tak ada benarnya duduk mengumpat orang, itu tak ada. Itu batal dia punya pahala kan ni. Apa duduk masjid i'tikaf mengumpat orang? Baik pergi awak nak mengumpat, baik pergi mengumpat di kedai kopi. Timbul soalan, tak berdosa ke kedai kopi? Tak sama dosa dia dengan masjid. Di masjid ni, sebagaimana besarnya majlis ilmu tu, mengumpat pun besar juga. Nah, kalau kita pergi Mekah pula, ada 3 kategori: masjid haram, tanah haram, mungkin hari haji bulan haram, dan duduk di orang panggil tanah haram. Berapa banyak lagi dosa naik. Jadi dosa tu meningkat naik bila satu perkara dibuat di tempat yang sepatutnya tidak dibuat. Mengumpat di luar masjid dosa, tapi mengumpat dalam masjid tambah lagi dosa. Ini bukan tempat dia di sini. Ini masalah. Jadi i'tikaf, amal beriktikaf itu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dengan berfirman, bila Nabi Ibrahim dan Ismail bina masjid, bina Kaabah, Allah perintahkan antahhira baiti, bersihkanlah rumahku ini. Jangan bina masjid saja. Kita ni bina masjid pandai, jaga bersih masjid tak pandai lah. Allah perintahkan 2 nabi yang bina masjid haram supaya bersihkan masjid Kaabah, masjid haram, daripada segala perkara-perkara yang dilarang. Untuk apa? Untuk orang yang bertawaf, untuk orang yang beriktikaf. Ni nak ayat kita nak, tajuk kita nak ambil kepada poin iktikaf dan juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Ayat 125 surah Al-Baqarah. Maka iktikaf itu disebut dalam Al-Quran. Jadi hukum beriktikaf di masjid ialah sunnah ataupun sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Kecuali orang bernazar untuk beriktikaf di masjid dalam suatu masa yang tertentu, maka hukumnya wajib. Contohnya kita kata, kalau aku dapat apa-apa yang kita nak lah, kita pun kata wajib ke atas aku iktikaf sebulan, maka wajib iktikaf. Itu tak boleh balik tu, tak boleh balik. Dia boleh keluar pergi ke tandas saja, pergi ke tandas, ataupun kalau makanan tak boleh masuk dalam masjid, keluar tepi masjid tu makan situ. Kalau orang mari kenduri kahwin, tak boleh pergi. Apa lagi ni open house, lah duduk masjid awak. Siapa nak open, awak mari hantar sebungkus dia, sebab dia panggil iktikaf wajib. Itu berbeza. Tapi hak iktikaf sunat ni ikutlah nak duduk berapa lama, lepas tu nak keluar. Itu dia panggil iktikaf macam nak jadi wajib, bernazar. Jadi bagi kita yang tidak berniat ni, sunat muakkad pada tiap-tiap waktu, dan lebih-lebih afdal lagi pada 10 hari akhir di bulan Ramadan untuk menunggu malam Lailatul Qadar. Nak tunggu malam Lailatul Qadar, maka kita iktikaf di masjid selama 10 malam.
Daripada malam 21 sampai ke maghrib hari terakhir Ramadan. Tengoklah akhir Ramadan kita bila? 29 ke 30. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis yang ke-181, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beriktikaf pada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Nabi kita iktikaf 10 hari. Dia awalnya Nabi kita iktikaf awal, tengah, tetapi di akhirnya maka didapati bahawa Lailatul Qadar itu duduk di 10 akhir Ramadan, maka Nabi kita beriktikaf di Ashril Awakhir. Sekarang ni pun tak ada ubah lah, sama ada kita iktikaf sebulan duduk lah. Tapi kalau tak dapat, maka kita iktikaflah di akhir 10 yang terakhir. Demikianlah halnya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian amalan i'tikaf ini diteruskan oleh isteri-isteri baginda sesudah itu. Lepas Nabi wafat, isterinya pula sambung i'tikaf balik, dan para sahabat juga beriktikaf. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya boleh orang perempuan i'tikaf di masjid, tapi biarlah masjid yang selamat. Masjid yang selamat. Kalau masjid ni bahaya, maka orang perempuan duduklah di rumah dia lebih baik. Diterangkan lagi dalam hadis yang berikut, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, biasanya Nabi SAW apabila hendak beriktikaf, baginda sembahyang subuh, yakni pada waktu fajar, kemudian baginda masuk beriktikaf di tempatnya yang khas di masjid, tak keluar lagi dah. Jadi kita iktikaf di masjid. Jadi kalau kita masjid kita ni untuk orang iktikaf lah di akhir Ramadan contohnya, eloklah kita buat satu ruang, letak kain lansir ke apa situ, biar dia dengan beg-beg dia, dengan tilam dia tu duduk situ. Kalau tidak kan duduk di iktikaf pula tempat-tempat tengah orang duduk solat tu, itu masalah pula. Beg saya ni, tilam saya ni tak boleh usik kan, orang terpanggil tak cantik lah. Dibenarkan. Menurut huraian ulama rahimahumullah, rukun iktikaf ada 4 perkara. Kita belajar. Iktikaf ada 4 perkara. Yang pertama, niat. Niat. Jika iktikaf itu sunat, dia niat dalam hati dia, aku iktikaf. Kalaupun iktikaf itu wajib, kerana ia bernazar untuk beriktikaf di masjid, hendaklah dia niatkan saja, aku iktikaf nazar fardu. Gitu saja, mudahnya, simple. Niat. Tak payahlah masuk masjid duduk lama berdiri kat tangga tu. Apa tu? Nak niat iktikaf dalam masjid ni. Tidak syarat macam tu. Dia bukan niat solat sama dengan takbiratul ihram. Kita masuk dalam masjid, kita niat iktikaf tu jadilah tu. Yang kedua, tempat nak iktikaf yang kedua, masjid. Di masjid. Tidak sah beriktikaf di tempat yang lain. Yang lebih aula beriktikaf di masjid jami'. Apa masjid jami'? Tempat mengerjakan solat Jumaat. Ini khas untuk laki-laki lah. Sebab kalau kita iktikaf di masjid surau yang tak ada yang tak ada solat Jumaat, habis hari Jumaat kena keluar juga pergi ke masjid lain. Itu dia punya illah dia. Sebab diminta supaya iktikaf di masjid jami'. Sah di masjid lain pun, tapi kalau bagi wanita tak ada masalah, sebab dia tak salat Jumaat, dia iktikaf di masjid dia. Yang ketiga, berhenti di masjid, sama ada lama atau sebentar. Jadi kalau kita boleh duduk 5 hari, 10 hari, itu cantik lah. Tapi kalau tak boleh duduk lama pun, masuk dalam masjid tu niat iktikaf, walaupun sekejap, bolehlah pahala insya-Allah. Yang keempat, rukun yang keempat, orang yang beriktikaf. Mana ada iktikaf tak ada orang? Iktikaf mesti orang itu beriktikaf. Siapa dia orang ni? Disyaratkan ia Islam. Kalau orang kafir bagi nak iktikaf masjid tak boleh.
Yang kedua, berakal, tidak gila, dan suci daripada hadas besar, termasuklah daripada haid dan nifas dan janabah. Maka kena bersih ni baru boleh i'tikaf. Tuan Syekh kita ni seperti biasalah, dia punya kecerdikan dia tak mau cakap panjang di sini sebab ini kitab mestika hadis. Maknanya dia ambil hadis, dia hurai sikit, lepas tu dia pergi. Oleh itu, huraian lanjut mengenai hukum-hukum beriktikaf ini ada dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh. Bagi dia selesai masalah, bagi kitanya ada masalah. Sebab banyak lagi hukum nak tanya kan, tapi tak apa. Kata orang, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda tak boleh bawa semua, kita ambil sebahagian. Jadi dalam kitab dia ni, saya faham dia punya manhaj. Dia nak ambil hadis, nak hurai isi kandungan hadis cukup. Itu dia panggil, kita belajar fiqh al-hadis. Jadi kalau kita mestika hadis ni, dia panggil fiqhus sunnah dari sudut bahasa Melayunya, dari sudut orang Malaysianya. Cuma boleh lagi lah perbincangan tu, boleh sebagai daripada masalah ana sendiri pun dah huraikan dengan pelbagai-bagai huraian para ulama di dalam beberapa masalah yang lepas. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan yang sangat ringkas tentang i'tikaf. Tapi saya duduk perhati tengok budaya i'tikaf di masjid tempat kita ni tak berapa menjadi. Tak menjadi. Boleh jadi faktor kerja, boleh jadi. Nah, kita tidak cuti di sini. Kalau di Arab Saudi, di Mekah kalau di mana, dia 10 akhir Ramadan tu dia mula nak cuti. Jabat cuti, sekolah pun cuti. Dia galakkan orang supaya beriktikaf. Dan kalau tak iktikaf pun kita ada tahajud. Tak ada tahajud. Pukul 2.30 pagi, pukul 3 dah mula tahajud. Habis tarawih pun dekat pukul 11 dah. Jadi ada 2.5 jam ya untuk masa nak rehat. Jadi kalau kita tahajud pagi, macam mana nak kerja esok? Ini pun salah satu daripada faktor galakkan. Jadi budaya i'tikaf ni tak apa nak jadi, kita kena ihyakan. Kita kena kempen biar jadi. Macam nak suruh jadi, ni kena pakai kempen bagi jadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.